Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton podcast Sembang Katuk Pintu bersama saya, Azhar Sulaiman. Dan untuk episod kali ini, saya bersorangan, tidak ditemani oleh my partners in crime, Aisyah, kerana beliau bercuti. Apapun, untuk episod kali ini, kita akan membincangkan mengenai PRN yang akan berlaku tidak lama saja lagi. Berbaki 7 hari, bahangnya semakin terasa. Dan untuk topik kali ini, kita akan membincangkan mengenai satu undi penentu masa depan. Dan kepada seluruh rakyat Malaysia, tunaikan tanggungjawab anda, terutamanya di 6 negeri yang akan bertanding: Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Kepada seluruh warga di ke-6 negeri ini, keluar mengundi dan buat keputusan. Okey? Dan untuk membincangkan topik kita kali ini, kita telah menjemput 2 orang tetamu khas. Saya perkenalkan dahulu. Encik Khairul Afzan, mewakili Barisan Nasional. Selamat datang. Terima kasih. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Bahang dia memang terasa. Memang terasa bahangnya ya. Dan tetamu seorang lagi yang berbahagia, Profesor Azmi Hassan, mewakili Akademi Nusantara. Apa khabar? Khabar baik, Saudara Azhar. Prof, Alhamdulillah finally dapat bertemu bersua muka, empat mata dengan Prof. Selama ni kita tengok dekat TV je dan mendengar analisis daripada Prof. Bagi saya, pertama kali jumpa superstar Saudara Azhar. Selalu tengok dalam TV je. Ya, walaupun Prof, saya sebagai seorang yang meminati arena politik ini sentiasa menonton komen-komen, komentar-komentar dan juga analisis yang Prof buat di setiap platform yang TV ataupun media sosial. Baiklah, bercakap pasal PRN, bahangnya semakin terasa, 7 hari lagi. Jadi, negara kita, Prof, melalui pelbagai episod, tukar Perdana Menteri, lepas tu tukar kerajaan, semua tebuk atap lah. Adakah selepas melalui pelbagai episod ini, rakyat kita menjadi semakin matang dalam memilih? Kalau dalam PRU 15, kita telah melihat dengan jelas, tiada sebarang parti yang diberi mandat untuk mewakili negara. Mungkin rakyat mahu semua parti yang bertelagah tu untuk reconcile dan work together towards a better nation. Jadi, kita mulakan dengan Prof. Azmi dulu untuk komen. Ya, Saudara Azhar bercakap pasal kematangan politik tu bila Saudara Azhar jemput di mana parti politik terpaksa bergabung, maka kematangan politik terhadap orang politik tu memang ada. Yeah. Kita tak terfikir bahawa Pakatan Harapan boleh bekerjasama dengan Barisan Nasional. Yeah. Kerana keadaan tu terpaksa. Tak pernah pun Tak terlintas. pernah. Tapi orang politik terpaksa letak ego mereka ke tepi, kerana itu adalah titah yang Tuan Agong mahukan sebuah kerajaan ditubuh. Jadi itu kematangan politik orang politik. Tapi masalahnya lah, agak mengecewakan bahawa gabungan ini digunakan sebagai senjata politik oleh orang politik juga yang tak setuju dengan gabungan ini. Dan ada kemungkinan pengundi-pengundi itu dikatakan termakan dengan cerita-cerita ini. Kita spesifik lah, tak payah berselindung ya Azhar, bahawa UMNO bekerjasama dengan DAP umpamanya tidak boleh dapat diterima. Tapi itulah hakikatnya dalam komposisi masyarakat kita. Kita terpaksa bekerjasama dengan dulunya sebagai stigma. Jadi itu yang anda bercakap pasal kematangan politik dan bercakap pasal hangatnya politik memang betul. Saya duduk di Dun Ulu Kelang, di mana cikgu lawan anak murid. Cikgunya Azmin Muhammad Ali dan anak muridnya adalah Joyria, calon daripada Pakatan Harapan. Memang hangatnya, tapi masalahnya cakap pasal satu undi ni, saya tidak mengundi di situ. Saya hanya bermastahtin di situ. Tapi itulah hakikatnya. Satu undi itu adalah amat penting dalam kehangatan di mana pertarungan antara 3 gergasi ini, Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Satu undi itu mungkin akan memberi keputusan yang mengejutkan. Saudara Khairul, setelah terbentuknya Pakatan Harapan, kerajaan perpaduan di komposisinya PKR, DAP dan juga UMNO. Sejak mereka hinggalah ke titik itu, peperangan berlaku antara DAP dan juga UMNO. Melayu versus Cina, kalau kita nampak dia. Jadi sekarang ni apa yang dah berlaku ni, perang saudara almost tamat. Bila terbentuknya PH itu, terbentuknya kerajaan perpaduan. Jadi
adakah ini satu perkara lembaran a new leaf yang baik untuk negara kita? Adakah we are moving forward ataupun bagaimana? Okay. Sebagai seorang yang mewakili Barisan Nasional. Okay, terima kasih Abah, Prof. Bila kita bercakap tentang kematangan politik, maknanya kita dah sampai kepada satu fasa baru. Tidak ada seorang pun rakyat Malaysia yang pernah terfikir bahawa akhirnya dua gegasi ataupun parti yang dominan dalam Malaysia, iaitu UMNO dan juga DAP, yang selama ini menjadi dua ekor singa dan harimau yang duduk dalam gelanggang yang Long sama. rivalry. Yes. Mengambil keputusan untuk buang semua ego, buang semua perkara yang membelenggu pemikiran politik mereka, mengambil satu pendekatan bahawa rakyat perlu didahulukan dan mengikut titah perintah yang di Pertuan Agong. Dan ini adalah keputusan yang sangat berat. Berat bagi pemimpin yang memimpin parti itu sendiri dan juga berat untuk meyakinkan akal umbi bahawa ini adalah keputusan yang terbaik yang perlu untuk kita buat. So bila berlaku peperangan dalam politik, bila kita bercakap tentang pilihan raya, kita selalu berfikir bahawa ia tentang calon, tapi sebenarnya ia tentang pengundi. Ramai terlepas pandang bahawa pengundi adalah segmen yang paling utama yang perlu untuk kita beri keutamaan. Masing-masing parti yang sebelah sini dengan A dan B, masing-masing menegakkan dia punya kebenaran, macam botol air ni Abah. Ada yang cakap separuh penuh, ada yang cakap separuh kosong. Kedua-duanya betul. Bagaimana nak meyakinkan bahawa yang saya katakan separuh penuh itu lebih benar daripada separuh kosong? Cuma yang sedihnya ialah apabila ada elemen-elemen yang berbentuk fitnah, elemen-elemen yang tidak sihat, yang sebenarnya mengganggu proses pilihan raya dan demokrasi yang tulen, terutama kepada pengundi-pengundi muda. Okey. Bercakap pasal fitnah, bercakap pasal perkara-perkara yang tidak betul yang dinyatakan oleh pemimpin kita dewasa ini, maksudnya masih boleh lagi menipu, boleh lagi menggula-gulakan masyarakat. Maksudnya masyarakat kita masih lagi terpengaruh dengan momokan mengenai isu-isu tertentu tanpa menilai berita yang mereka terima. Sebab sekarang orang kata dulu carilah ilmu sampai ke negeri China sekalipun, tetapi sekarang ilmu yang datang tu beribu, tetapi ability untuk proses setiap maklumat yang kita terima tu dengan betul masih lagi orang kata tak bagus. Kadang-kadang orang kata buat keputusan tutup sebelah mata, walaupun dia buat salah pun tak apalah, janji kawan, janji saudara, kita tutup sebelah mata. Tapi sampai bila kita harus bersikap macam tu? Jadi pada saya lah, senario politik di Malaysia ni, Prof lihat adakah ianya seperti yang senario perkembangan politik yang berlaku di Britain selepas Konservatif tumbang, Labour naik, dan seperti di Malaysia bila UMNO tumbang saja, adakah daripada poin itu kita ni menuju ke modul parliamentary ataupun suasana politik yang lebih accountable dan juga good governance seperti yang berlaku di UK sekarang ni? Kalau Saudara Azhar menyebut UK, sama juga dengan di Amerika Syarikat, di mana seorang ahli politik itu perlu mempunyai rasa tanggungjawab. Kalau di UK, saya ingat bekas Menteri Kesihatan ataupun Sekretaris Kesihatan, saya tak ingat nama dia apa, hanya kerana sedikit saja melanggari SOP COVID, terpaksa meletak jawatan. Sikit je, tak banyak, sikit aja kerana social physical distance dia langgar dalam office. Itu maksudnya accountability. Tapi di Malaysia ni, nak sebut Saudara Khairul tadi bahawa banyak berlaku fitnah meminah, dan pengundi kita, rakyat kita masih percaya kepada perkara-perkara retorik. Dan kalau kita lihat sekarang, retorik itu mendapat perhatian, terutama sekali dalam media sosial. Dia masalah dalam media sosialnya adalah dalam 2-3 minit saja sekarang pengundi kita dan mungkin anak-anak muda kita, mereka tidak mahu meluangkan masa yang banyak untuk mentelaah satu-satu isu. Paling lama 2 minit saja. Jadi itu masalahnya. Dalam masa 2 minit mereka nak buat keputusan. Jadi sebab itu kalau kempen dilakukan secara retorik, sama ada fitnah ataupun dengan berfakta, ia mudah mempengaruhi seseorang pengundi itu. Dan jikalau pemimpin itu melakukan berbagai-bagai kesilapan, pengundi tetap akan menyokong pemimpin tersebut. Jadi ini accountability-nya tak ada. Tak ada, ya. Jadi Encik Khairul pula, bersikap realistik versus bersikap homogenik. Kalau kita lihat pengundi di ke-6 negeri ni, boleh komen sikit mengenai sentimen ataupun
apa yang menjadi keutamaan mereka dalam memilih pemimpin seperti di Terengganu, Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan juga Negeri Sembilan ni? Adakah demografik, mentaliti, pemikiran mereka ni sama ataupun tidak sama? Kita mungkin boleh tengok kepada range umur mereka. Tapi yang kita pelik sekarang ni, kebanyakan daripada pengundi-pengundi luar Kelantan ni duduk di Selangor, duduk di Lembah Kelang, duduk di kawasan-kawasan yang mereka lihat siri pembangunan, tapi bila balik ke Kelantan, mereka tetap mengundi PAS. Itu yang dikatakan homogenik. Tapi yang menjadi satu benda yang pelik yang kita tak tackle dengan betul, saya rasa, ialah setiap kali pilihan raya kita selalu floatkan isu tentang isu air. Dah berbagai siri pilihan raya kita dah cuba attack dengan menggunakan bullet yang sama, iaitu masalah air di Selangor, di Kelantan tidak selesai. Tetapi kenapa kita masih tidak mampu untuk mengubah persepsi dan paradigma? Pandangan saya, pengundi muda ini, mereka ini ada kesedaran. Tetapi mereka tidak ada literasi, mereka tidak ada kecelikan. Macam Prof kata tadi, kebanyakan mereka terpengaruh dengan sosial media. Dia tengok satu video, dan video yang sama mungkin berulang 2-3 kali untuk isu yang sama, itu dah boleh trigger pemikiran mereka. Sebab mereka tidak ada asas pembacaan yang banyak, mereka tidak ada informasi dan pengalaman yang banyak untuk mereka melakukan analisis. Jika dahulu adalah zaman information age, maklumat datang dengan begitu banyak pada zaman kita IT dan sebagainya. Sekarang adalah zaman imagination age. Imagination memerlukan orang untuk menganalisis, menilai sesuatu perkara dengan rasional dan matang. Untuk pengundi yang berusia 18 hingga 25 tahun, yang mungkin sangat janggal dengan dunia politik, maka itu yang menjadi tanggungjawab kita dalam dunia politik ataupun siapa saja yang merupakan stakeholder, start untuk mengajar dan mendidik supaya politik yang matang ini harus berkembang seperti mana kita mahu berkembangnya politik di peringkat atasan. Okey. PRN 2023 ni kita menyaksikan dua alliances bertembung, PH dan juga PN. PH diwakili oleh PMX, Datuk Seri Saifuddin, YB Rafizi dan juga Ketua Jentera Pilihan Raya PH, Datuk Seri Amiruddin Syari. Dan PN pula kita nampak diorang meletakkan diorang punya superstar Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Azmin Ali dan juga imported player daripada utara, Datuk Seri Sanusi Makno. Jadi dari segi isu nasional tak ada, lebih kepada isu yang berlaku di dalam setiap negeri. Kalau kita lihat, ada yang mengatakan bahawa kerajaan yang ada sekarang ni diterajui PMX is not doing good enough. Baru saja 7 bulan masuk ke 8 bulan memerintah. Jadi rakyat sering memperkatakan they said a lot but then they have not walk the talk. Jadi pada saya realistically-nya sesuatu kerajaan ini memerlukan masa untuk membaiki banyak perkara yang mereka anggap telah rosak dan ingin diperbaiki sistem tu. Jadi sekarang ni kalau kita lihat di dalam setiap negeri itu pula, ada tak penyelesaian wujud setelah diperintah oleh parti-parti yang tertentu. Jadi sekarang PRN 2023 ni mahu rakyat untuk check scorecard, tengok apakah what have your MB done, what have your party done to the state. Jadi sekarang ni kalau kita tengok ada yang kata mahu PMX diturunkan, diganti kerana tak perform. Tapi bagaimana pula dengan pemimpin at states yang dah memerintah beberapa tahun? Bagaimana dengan record card scorecard mereka, report card mereka? Are they performing? Jadi rakyat di negeri tu tepuk dada tanya selera. Orang kata biarlah pilih pemimpin dalam negeri daripada imported punya pemimpin. Pada saya tak kisah sesiapa as long as pemimpin itu boleh menyelesaikan masalah masyarakat. Ya betul, bila Saudara Azhar sebut 7 bulan, 8 bulan itu memang satu jangka masa yang pendek. Dan banyak mengatakan bahawa BMX ni cakap banyak je. Menteri-menteri di bawah PMX ni cakap je tapi tak buat. Itu adalah naratif yang cuba dijual oleh pihak pembangkang Perikatan Nasional. Itu naratif mereka. Betul lah Saudara Azhar sebut, kalau katakan Menteri Besar Kelantan, Terengganu, Kedah sekalipun, Kedah umpamanya, sebenarnya tak ada benda pun kalau nak diutarakan apa kemajuan yang mereka bawa. Kononnya berikan kami Selangor, kami akan majukan Selangor. Memang tak boleh, susah mereka nak buktikan mereka boleh memajukannya. Tapi kalau nak nilai kerajaan PMX itu ataupun kerajaan perpaduan, kita kena nilai satu dekad yang lepas. Kita ambil Selangor lah.
pemberi KDNK yang paling terbesar dalam Malaysia, nombor 1 di Malaysia. Kenapa negeri Selangor tu kaya? Betul, seperti kata pemain import Saudara Azhar tadi, Datuk Seri Sanusi, kerana bersebelahan dengan Kuala Lumpur. Tapi kalau tak ada perancangan, memang tak akan berlaku. Sebab tu Negeri Sembilan sekarang, limpahan daripada Selangor, mereka cuba ambil. Ini hanya boleh berlaku melalui dasar, policy, dan tidak boleh dilakukan secara tidak sengaja. Jadi kita kena lihat, Selangor semasa 3 penggal bawah Pakatan Harapan, sebelum itu di bawah Barisan Nasional, kena nilai daripada situ. Tak boleh nilai daripada 8 bulan. Memang tak adil. Tak boleh. Jadi kenapa saya katakan demikian adalah Kedah umpamanya, Menteri Besarnya tidak boleh sekarang ke sebelum-sebelum ni tidak boleh membuktikan bahawa limpahan daripada Pulau Pinang itu boleh dibawa ke Kedah. Tengok Johor, Saudara Azhar. Macam mana limpahan daripada Singapura itu dibawa ke Johor. Kenapa Kedah tak boleh melakukannya? Lepas tu nak ambil Penang pula. Kata mereka punya. Masalahnya adalah kepimpinan. Dasar, polisi itu yang penting. Sebab ini bukan datang tak sengaja. Mesti ada perancangan. Jadi itu yang perlu dijual kepada pengundi-pengundi. Kalau kita patah balik kepada sejarah lah pembentukan negara kita, negeri Perlis tu dianggap sebagai negeri apa? Pertanian. Kedah, Pulau Pinang sebagai negeri yang handle dengan expert dengan port, Kelantan tu ekonominya bagaimana, Terengganu tu bagaimana, Perak tu macam mana. Jadi kalau berdasarkan sejarah tu, mengapa Johor ekonominya lebih bagus, mengapa Selangor tu ekonominya bagus, dan juga Pulau Pinang, negeri-negeri selat ni, dari sejarah pun they have flourish ever since before pun, due to dia orang punya geography punya positioning. And then again, pada saya lah mungkin tidak adil untuk mengatakan bahawa negeri Selangor ni tak kisah siapa-siapa saja yang memerintahnya. Senang sebab negeri tu dah kaya, dah flourish. All the system is in place. Jadi tak kisahlah mana-mana memimpin atau menteri besar sekalipun. Kalau you kata begitu, maksudnya Petronas siapa-siapa je lah boleh masuk. Sebab dia dah the system is in place. We just put any, orang kata Tom, Dick and Harry can run the show. Tidak. Negeri Selangor kalau nak compare ke dengan syarikat Petronas, of course lah negeri Selangor tu lagi besar dia punya tanggungjawab dan juga responsibility-nya, overseeing everything. Jadi perlu somebody yang capable of running the states. Jadi pada saya mengharapkan pengundi di 6 negeri ni akan minta report card untuk menengok balik performance pemimpin mereka. Adakah pemimpin mereka berjaya menyelesaikan masalah-masalah yang selama ni membelenggu, tertunggak, tak settle-settle juga. Dan kalaulah BN berjaya, contoh masuk ke Terengganu, Kelantan dan Kedah, apa komen you? Apa you rasa, apakah Encik Khairul rasa BN akan lakukan di ketiga-tiga negeri ini sekiranya diberi peluang oleh rakyat? Kita start dengan Kedah dulu. Kalau Kedah tu diberi kepada PH lah, what kind of change can you expect? Saya cuba nak bagi gambaran. Kalau Sanusi tu jadi Menteri Besar Selangor, macam mana agaknya? Saya tak rasa dia boleh bawa macam mana kerajaan Pakatan Harapan sekarang bawa. Sanusi ni saya nampak MB Kedah ni, cara approach dia dalam pilihan raya dan cara approach dia memenangi hati orang Kedah adalah dengan membakar sentimen. Dia nak pergi berperang. Panglima perang ni kerja dia adalah untuk bakar sentimen supaya orang rasa kemarahan, meluat dan benci. Dan ini akan menjadi tentera-tentera asli mereka di dalam media sosial untuk memberi sokongan dan membawa satu persepsi bahawa dia adalah seorang menteri besar yang bagus. Saya tak suka satu statement yang dia kata. Sebab dia kata, saya ni orang miskin. Bila saya ni orang miskin, saya faham macam mana kalau orang tu tak makan 1 hari, tak makan 2 hari, mak ayah dia susah macam mana. Dan dia cuba buat perbandingan dengan PMX. Dia cuba bandingkan dengan Datuk Seri Anwar. Dia kata Datuk Seri Anwar tak datang daripada keluarga miskin, mana mungkin dia boleh membasmi kemiskinan. Saya nak cakap Hamka datang daripada golongan ulama. Ayah dia adalah ulama yang besar. Dia tak datang daripada keluarga yang miskin. Tapi kenapa akhirnya dia boleh menjadi seorang tokoh, seorang pemimpin, seorang pemikir yang besar kepada sesuatu bangsa, nak menunjukkan apa yang kita lalui masa lalu tidak menentukan bahawa kita boleh menjadi pemimpin yang baik di masa hadapan. Maknanya, kalau tindakan kita untuk mengubah dan membawa satu perubahan itu datang dengan segera melalui tindakan, itu adalah sesuatu yang baik. Contoh kalau kita dapat 3 negeri. Saya rasa 3 negeri ini kita akan betul-betul buktikan bahawa, contoh di Kelantan sebagai contohnya. Negeri lain pun ada isu air.
Tapi bila negeri lain ada isu air, mereka mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan persekutuan. Contohnya Syarikat Air Selangor ada hubungan baik dengan SPAN. Ini akan boleh menyelesaikan banyak masalah berbanding dengan Kelantan. So saya merasakan bahawa tindakan pengundi seharusnya lebih rasional, lebih terbuka untuk bagi satu peluang untuk melihat apakah akan berlaku perubahan atau tidak kalau kerajaan yang baru ini mengambil alih negeri mereka. Ya. Untuk PRN 2023 ni, kita kalau tengok di media sosial, yang paling popular lah siapa agaknya kan, selalu keluar FIP, selalu tengok dia. Mengapa agaknya YB Sanusi Magno ni menjadi begitu popular? Mungkin sebab saya sebagai seorang daripada entertainment industry, jadi bila kita melihat ni, he's a good public speaker pada pandangan saya ya. He's loud, dia bawa isu-isu yang akan menyebabkan sensasi. Ada juga isu-isu yang kita boleh anggap sebagai kontroversi. Jadi perkara-perkara yang dia bawa ni membuatkan dia mendapat dia offer soundbite yang orang nak dengar dan orang get everybody jump on the bandwagon. Dia bukan seorang yang lesu. Jadi untuk dalam parti politik perlukan seorang yang very vocal, very lantang in order to move forward and to lead the war. Jadi seperti PRN sekarang ni, kita nampak leading PN punya war ni is YB Sanusi lah. Di samping YB Datuk Seri Azmin Ali yang kita lihat sangat vokal menyerang kan. Jadi dalam keadaan macam ni lah, substance over popularity kan, popularity over substance. Komen sikit, adakah substance? Kita dah lihat ramai yang selama ni menjerit, melaung, tetapi given the opportunity, do they perform? Ya, persepsinya betul. Di media Warrior sosial, cannot be a good manager. Ya, betul. Ya. Betul tu. Sanusi itu memang jauh ke hadapan, popular. Saya juga sebelum ni selalu mengatakan, apalah orang Amerika ni bodoh. Masih menyokong Trump. Tapi hakikatnya sekarang ni, Trump adalah begitu popular. Ya. Tapi kita kena ingat, popularitinya adalah di kalangan penyokong tegar Republican sahaja. Yeah. Jadi sebab itu kena berhati-hati. Oh, itu reflection of your leader is a reflection of your voters. Dia voters, ya. Core Republican. Sebab tu Sanusi perlu berhati-hati. Memang betul dia popular. Tapi popularitinya di sekeliling penyokong tegar PAS sahaja. Yeah. Walaupun dah masuk dituduh dalam mahkamah, tetap popular. Sama juga dengan Trump. Tapi pengundi kita Azhar ramai yang rasional, ramai yang pragmatik, termasuk di Kedah. Cuba tanya orang Kedah yang rasional, yang tak terkait dengan PAS, yang tak terkait dengan UMNO ataupun Pakatan Harapan. Adakah mereka suka gelagat Sanusi ni? Saya pasti jawapannya akan mengejutkan kerana mereka lebih rasional. Kalau kita lihat Melaka lah, Melaka ada apa? Tak ada benda yang nak dipersembahkan. Tapi kenapa orang Singapura setiap hujung minggu pergi Melaka? Kerana ada tarikannya, dan tarikan-tarikannya bukan datang dengan tak sengaja. Itu dasar-dasar pemerintah Melaka. Jadi sebab itu dia katakan kita memerlukan pemimpin yang ada substance. Yang paling mudah tengok KDNK lah. Kedah, Kelantan, Terengganu bottom 3. Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang upper 3. Macam mana ini boleh berlaku? Jadi ini yang dikatakan substance itu. Memang payahlah. Seperti kata Saudara Khairul tadi, kalau cakap kat orang Kelantan pun Azhar, undi saya besok selesai, saya bagi 5 bilion. Kalau PMX cakap tu 5 bilion selesai masalah air, orang Kelantan dia takkan undinya. Sebab dah termaktub. Kelantan itu PAS dan PAS itu Islam. Retorik dah termaktub. Substance sambil tak kisah. baring tutup mata, pangkah pun dah tahu dah atas ke bawah. PAS je. Dan tutup bila mata pun dah begitu je kan. Saudara Azhar dia bercerita tentang anak-anak dia tu, sokongan lain. Bapa dia sokongan lain. Memang susah. Macam memang payah. Itulah dia kan, saya kongsi tadi mengenai ideologi dalam rumah saya sendiri. Saya seorang penyokong tegar UMNO dan anak-anak PKR mempunyai vision angle yang berbeza melihat kepada apa yang berlaku di negara kita. 6 negeri inilah ya. Daripada 6 negeri ni, Negeri Sembilan sebuah kerajaan negeri dia itu tanpa opposition. Opposition, check and balance berlaku within the government itself. Di Terengganu PAS, di Kelantan PAS, di Kedah ni pula different compared to other states ni.
diorang flip-flop. Bukan flip-flop, they been labelled as swing states. Ya. Maksudnya masyarakat mereka bukan senang dipotak-atik. Tak perform, tukar. Tak perform, tukar. So now I'm asking you, the time has come. Has your MB performed? Has the current government government yang memerintah Kedah selama 3 tahun ni, adakah mereka perform? Itu persoalan yang kita ajukan kepada rakyat Kedah. Kalau tak perform, mungkin boleh beri peluang kepada pemimpin lain yang boleh offer a better solution. Jadi, bagaimana kita nak pengundi di negeri lain mungkin boleh berfikiran seperti orang Kedah yang hampa tak perform, tukar. Hampa tak perform, tukar. Prof, macam mana tu, Prof? Ya, bila Azhar sebut Kedah, Kelantan pun macam tu. Tapi masalah Kelantan dia memerlukan 30 tahun baru nak tukar. Lama sangat Kelantan ni. Tapi itulah psikik. Bukan kita nak mengata, tapi itu adalah pemikiran mereka. Seperti katakan bahawa berbezanya pengundi muda dengan pengundi macam saya ni veteran. Pengundi veteran memang sukar untuk membuat pertukaran yang maksimum. Pengundi muda dia boleh buat pertukaran. Jadi memang betul, Kedah dia bertukar daripada Barisan Nasional ke PAS dan kemungkinan PMX kata ada angin perubahan di Kedah itu sendiri. Dan kemungkinan di Terengganu juga mungkin ada perubahan. Tapi masalahnya kalau kita nak jual lah bahawa isu senjata pembangunan ni di ketiga-tiga negeri ni memang payah. Memang payah. Sebab masalah di Kedah pun katakan kita ambil isu rare earth element itu REE. Memang kemungkinan ada salah laku pentadbiran di situ. Tetapi Menteri Besarnya ataupun caretaker Menteri Besarnya tetap popular. Jadi untuk menjual Kedah, Kelantan, Terengganu itu jualannya adalah strateginya berbeza di Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang. Kerana cara berfikir what they offer on the table berbeza. Memang berbeza, naratifnya mesti berbeza. Tapi masalahnya kadang-kala saya tengok kempen di Kedah, Kelantan, Terengganu tu sama aja. Seperti kata Saudara Khairul, jual pembangunan. Kami akan beri pembangunan. Saya rasa tak efektif. Kerana dah termaktub di ketiga-tiga negeri ini pemikiran mereka, sikap mereka. Kalau Prof, setiap kali datang pilihan raya, setiap kali janji dilontarkan berbagai manifesto, tapi berbanding dengan negeri-negeri lain, Selangor ni ada 40 lebih jenis bantuan yang dibagi kepada masyarakat dia. Selalunya bantuan ni diberi masa pilihan raya. Tetapi ini adalah annual affair, perkara yang dilakukan oleh kerajaan. Nampaknya rakyat negeri Selangor tu dah dijaga dari lahir sehingga yang meninggal. It's all taken care of. Government akan beri bantuan. Sungguh pun itu telah dilakukan, berbagai inisiatif telah dilakukan, masih lagi rakyat Selangor tu tak puas hati. Kalau kita nak compare ke negeri lain yang tak ada whatever advantage ataupun opportunity yang rakyat Selangor ada, tapi yang macam Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, they okay with the bare minimums. Macam mana tu? They should ask for more, kan? Ya, dia dah selesa. Hidup mereka dah selesa. Complacent, status quo macam itu. Pertembungan PH dan PN dalam PRN kali ini boleh dilihat seperti Melayu versus Melayu. So, dalam kempen kali ini, undang-undang telah diberi, tidak boleh menyentuh isu 3R. Okey, mungkin ada beberapa kes yang terlepas cakap ataupun mungkin dah ada kes yang telah berlaku, dan daripada sejak kes yang berlaku tu kita lihat tiada lagi pemimpin yang memainkan sentimen 3R ni. Alhamdulillah lah. Tapi sekarang ni kalau kita lihatlah senario Melayu versus Melayu ni, jadi apa menjadi orang kata motif ataupun asbab kepada pengundi mengundi antara A dengan B kerana kedua-duanya Melayu? Mungkin kita tengok who is less Malay, who is less Islamic. Adakah perkara-perkara itu patut diambil kira oleh pengundi kita bila dalam membuat pemilihan pemimpin? Sometimes kita ni semua manusia. Janganlah disebabkan perwatakan dan gaya kita itu kadang-kadang akan memberi satu gambaran yang positif dan juga negatif. Saya setuju sebagai orang Islam, sekiranya kita melakukan sesuatu yang baik
demi agama itu, kita akan dapat pahala. Sedekah RM1 untuk penubuhan masjid surau, kita akan dapat pahala kalau masjid atau surau itu dibina. Jadi untuk pengundi PAS lah, satu tu undi untuk PAS tu menyokong perjuangan ke arah pembentukan sebuah negara yang dipimpin oleh Islam. Jadi pengundi PAS, pada saya rasalah mereka berpendirian sedemikian kerana satu untuk undi untuk PAS tu memperjuangkan kedaulatan Islam. Komen? Ya Azhar, bagaimana sedihnya itu, seperti kata Azhar tadi, tapi itulah hakikatnya. Dan pengundi Melayu ni sebab itu dianggap sebagai kingmaker dalam pilihan negeri ini. Kerana mereka akan menentukan keputusan menjebelahi pihak mana. Yeah. Dan dalam hal ini memang betul, Melayu versus Melayu. Sebagai contoh analogi lah Azhar, katakan dalam satu kawasan itu, ada calon daripada DAP, saya ambil yang ekstrim, calon DAP. Yeah. Dan satu lagi calon PAS. Dia masalah penyokong tegar Pakatan Harapan, tak ada masalah. Dia akan sokong DAP ataupun di tempat lain mereka akan sokong calon UMNO. Kerana alternatifnya adalah PAS katakanlah. Tapi bagi penyokong Melayu lain, umpamanya UMNO, PAS, DAP, siapa mereka nak pilih? Kemungkinan mereka lebih selesa memilih calon PAS walaupun bertentangan dengan parti mereka. Kerana seperti Azhar sebut tadi lah, kerana PAS tu dah terlampau sinonim dengan Islam. Islam tu PAS, PAS tu Islam. Tak kiralah kalau pembangunan tak ada, tetapi Islam itu diperjuangkan. Sebab itu PAS begitu berjaya menggunakan media sosial kerana mereka menggunakan isu 2R ini. Mereka lah parti yang boleh mempertahankan Islam. Mereka lah parti yang boleh memperjuangkan hak orang Melayu. Dan ini dikatakan bagi pengundi Melayu, mereka begitu sensitif sekali. Dan mereka membuat keputusan mengikut perasaan mereka. Jadi bila main pasal agama tu, PAS memang ke hadapan, jauh ke hadapan. Jadi memang payah dikatakan. Tapi itulah hakikatnya. Ini sekarangnya adalah memang kingmakernya adalah pengundi Melayu. Tak kira lah sama ada di Negeri Sembilan, Selangor dan juga di Pulau Pinang. Ya. Seperti saya lah, secara peribadi saya mempunyai kaitan yang rapat dengan orang Kelantan. Keluarga mentua saya orang Kelantan, Bacok dan Pasir Putih. Jadi tinggal bersama keluarga Kelantan ni, dia punya influence is very strong. So pada saya tidak kisah untuk kita memimpin seorang pemimpin yang very Islamic daripada PAS, it's okay. Kalau saya sendiri pun ada di kalangan artis bila berhijrah, mereka akan menyertai parti PAS. Mengapa? Mungkin mereka melihatkan bahawa parti ini akan membawa mereka ke tahap yang lebih baik sebagai seorang Islam. Tapi kita kena lihat juga, at the end of the day, ini parti politik. Jadi macam saya lah, saya tidak hanya bermain di luar politik, tidak ingin menjadi seorang politician. Sekarang ni saya bebas berkata apa-apa kerana saya tidak bercakap di atas mana-mana platform politik. Tetapi bila kita menjadi seorang politician, bercakap atas platform politik, adakah apa yang kita lakukan itu betul-betul berlandaskan agama Islam? Mungkin hari ini kita mempunyai pendirian A, hari esok bila ada satu problem kita mempunyai satu pendirian yang berbeza, tidak konsisten. Jadi pada saya Islam tu when it comes to parti politik is questionable kerana at the end of the day kita semua orang manusia, kita naklah pemimpin yang bukan setakat juruh je tapi capable of running the country, running the state. Kelantan ni lah, selalu balik Kelantan, saudara mara memang ramai di sebelah sana lah, belah isteri saya. Jadi Kelantan ni mengapa agaknya dia tak boleh jadi satu state yang very successful? Jadi orang kata kalau nak holiday Islamik pergi umrah, pergi ke Mekah, Tanah Arab. Jadi why not Kelantan jadi satu Islamic punya holiday spot? Kita tak payah pergi jauh-jauh, kita pergi Kelantan, kita ada facilities 5 stars, 6 stars, economic dia booming because orang Kelantan ni ramai yang saya kenal kaya raya yang berada di luar Kuala Lumpur dan tak semestinya BN lah perlu memerintah, tetapi kalau PAS sendiri pun why not? Tetapi sekarang ni kita lihat Kelantan punya development daripada dulu sampai sekarang, di manakah perkembangan state to itself.
Jadi mungkinkah pengundi di negeri Kelantan tu perlu memberi peluang kepada pemimpin lain yang ada di dalam negeri Kelantan tu, anak jati Kelantan sendiri, untuk offer pembangunan ataupun perubahan? Cik Khairul. Perubahan memang perlukan keberanian abang. Pengundi-pengundi Kelantan dia dah perlu lebih berani untuk melakukan perubahan, sebab politik di Kelantan ni yang saya tengok dengan PAS ni, dia dah berjaya ikat Islam dengan PAS. Islam bayangan itu dengan PAS terlalu kuat. Sebab itu dalam kelompok-kelompok komuniti yang kecil, guru agama yang mengajar mereka solat, mengajar mereka mengaji, dan guru yang sama juga berkempen politik. Kita sebagai anak murid ni yang dah terikat dengan agama, kita rasa tindakan guru kita untuk politik itu juga adalah benda yang harus kita ikut. That's why bila mencentuh tentang pendirian Presiden PAS sendiri, tentang hubungan dengan DAP. Apabila dengan DAP, dia punya pendirian lain. Bila dah tak bersama DAP, pendirian lain. Pendirian itu tidak sama. Maknanya pengundi-pengundi Kelantan bukan sekadar perlu berani untuk bawa perubahan, mereka juga perlu berani untuk lebih berfikiran terbuka bahawa Islam bukan hanya ada di pentas ceramah PAS, Islam bukan hanya ada di atas kopiah dan di atas kepala, Islam bukan hanya ada dengan kata-kata yang menunjukkan Islamik, tetapi Islam juga adalah bentuk pembangunan. Islam juga boleh nampak dengan hotel 5 bintang, boleh nampak dengan kemajuan ekonomi dan sebagainya. Saya nak buat satu cerita. Ayah saya dulu wakil rakyat. Saya pernah ikut ayah saya pergi dalam satu kampung. Di satu kampung tu masjid dan surau tu surau PAS. Bila saya pergi kat situ, Tok Imam masjid yang PAS ni, dia tahu dah wakil rakyat Barisan Nasional nak masuk. Benda pertama dia buat ialah dia kata, YB turun jadi imam untuk solat hari ni. Ayah saya kata apa? Ayah saya kata, saya boleh jadi imam, tapi tak apalah, dah kita ada Tok Imam lah jadi. Habis dia bersolat tu, kita buat sedikit meeting dan perbincangan. Dia punya hentam bapak saya ni, kata sebagai pemimpin you kena boleh jadi imam, sebagai pemimpin you kena dam. Bapak saya diam je. Bapak saya tanya dia apa benda yang dia boleh bantu untuk surau tu. Dia kata, kita punya surau dah bocor, lantai depan tu kena ubah. Bapak saya kata, saya bagi masa 2 minggu. Bagi saya masa 2 minggu untuk saya datang balik jadi imam yang lebih baik untuk surau ini. Dan dalam masa 2 minggu, jawatan kuasa masjid dan surau ni pergi cari peruntukan untuk selesaikan masalah tu. Dia kata, mana boleh. Bukan kerja kami. Kerja kami adalah untuk uruskan surau. Cari peruntukan ni kerja YB. Sama juga. Allah dah tetapkan dah. Kalau kau jadi imam untuk membangunkan agama, fokus kat situ, tak bermakna kau menafikan fungsi dan peranan orang lain. Ibadat ada dalam semua perkara. Itu yang pemikiran orang Kelantan perlu sedar. Dan saya rasa kali ni kalau Pakatan Harapan dapat memegang, Kerajaan Perpaduan ni dapat pegang Kelantan ni, dia macam satu, kalau orang lelaki ni dia tanya sangat lama dah nak meminang lelaki tu. Kalau dapat tu kita akan jagalah isteri tu. Kau punya nak tunjuk kat mentua ni, aku dah jaga amanah yang kau bagi. Dan saya rasa perubahan akan berlaku. Dan bukan lagi soal Islamik ataupun tidak Islamik, kerana negeri Islam yang orang datang nampak sebagai serambi Mekah juga perlu dapat hak mereka untuk dapat kehidupan yang lebih selesa. Ya. Okey. Saya boleh sebut Juruh tadi. Juruh, ya. Ya, Juruh. Ya, memang betul. Pemimpin katakan di Kelantan dia di Juruh dan bidang agama seperti kata Saudara Khairul tadi. Kita nak juga juruh dalam bidang-bidang lain, ekonomi, teknologi, alam sekitar. Balance, a well-balanced well punya balance itu individual. yang kita nak. Tapi masalahnya kepimpinan, katakan yang disebutkan oleh kepimpinan ulama itu, mereka juruh satu benda tu aja. Pertama kali saya masuk 3-7 tahun lepas di pejabat Al Jazeera di Twin Towers. Al Jazeera kita tahu bahawa milik Qatar, negara Arab. Bila saya masuk studio dia, terkejut saya. Seorang Arab pun tak ada. Semuanya? Semua orang putih. Orang putih. Jadi kenapa? Mungkin orang Arab tu dia tak ada kepakaran. Juruh dia satu bidang aja. Juruh dia ada duit. Dia ada wang. Boleh menubuhkan Al Jazeera. Sebab itu dia katakan bahawa kita memerlukan pemimpin yang all-rounder. Betul. Jangan utamakan kalau pemimpin ni boleh mengimankan semayang jadi imam, ini pemimpin baik. Tak semestinya, tidak semestinya. Kita perlukan seorang pemimpin yang punya keseimbangan dunia dan akhirat. Kita akan bagus menjaga Islam di negara kita dan juga menjaga ekonomi dan juga well-being masyarakat kita. Jadi saya rasa perlu kita menuju ke arah itu untuk menjadi sebuah negara Islam yang moden dan berjaya. Jadi untuk PRN kali ini, semua parti yang bertanding menggunakan metod secara manual, kempen, pasang poster, mengata-kata di jalan raya dan juga di semua tempat lah. Dan juga kempen di media sosial.
Jadi kita tengok psycho war ni dah start dah, akan menjadi lebih hebat lagi dengan pembongkaran pelbagai kes lah, tuduhan penyelewengan dan juga tata urus yang tidak baik lah. Pelbagai pembongkaran akan dilakukan semakin kita menuju dekat kepada 12 hari bulan ni. Jadi yang terbaru saya dapat dengar bahawa PN akan wipe out Sapu Bersih Terengganu, Sapu Bersih Kelantan, Sapu Bersih Kedah, akan gugat adun di Pulau Pinang mungkin 7-8 kerusi, dan di Selangor pula daripada 56 mungkin akan makan sampai 14 kerusi, dan juga di Negeri Sembilan yang tak ada ribut, tak ada apa, sonyap tetapi ada juga bunyi bahawa 7 atau 8 kerusi akan dimenangi oleh pihak PN. Jadi analisis mereka dah buat. Jadi how did they come to this kind of conclusion ataupun teori? Prediction. Boleh komen? Data daripada PRU 15. Itu yang data mereka lihat. Kerana di Kedah, Kelantan, Terengganu gelombang hijau. Sapu bersih. Yeah. Dan di Negeri Sembilan, kawasan-kawasan yang mempunyai 70% pengundi Melayu, dan di Selangor umpamanya, di Ulu Selangor umpamanya, banyak, ada 15-16 kerusi yang majoritinya 60% pengundi Melayu. Dan Perikatan Nasional mengharapkan pengundi Melayu mengundi mereka. Dan PRU 15, kenapa PAS begitu hebat sekali adalah kerana pengundi Melayu berhijrah daripada UMNO kepada PAS. Jadi itu yang analisis yang digunakan. Mengapa dikatakan sapu bersih di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Tapi bagi saya, bukanlah sapu bersih. Status quo itu akan kekal. 3 negeri di bawah PAS, cuma Pakatan Harapan Barisan Nasional boleh tebuk 1, 2, 3 kerusi di antara ketiga-tiga negeri ini. Dan bagi Negeri Sembilan, ya memanglah sonyap je kan. Tapi nak siapa menteri besarnya abang menarik sekarang ni. Kerana Pakatan Harapan BN tidak mengemukakan kira poster boy-nya. Selangor tu dikatakan lain lah. Pulau Pinang dinyatakan dengan tepat. Tapi bagi saya status quo akan kekal. Pakatan Harapan akan mengekalkan kursi, mungkin mereka akan hilang 1-2 kursi. Bala kemarahan kempen PN ni agak agresif kalau saya lihatlah dari segi pengamatan saya secara di jalan raya dan juga di persekelilingan dan juga di media sosial. Nampaknya perang ni didahului oleh PN. Jadi PH mengapa tidak seagresif PN ataupun PH confident yang masyarakat tahu what they want? Nak bercerita tentang benda substan dengan benda retorik ni mudah retorik lagi Bah. So PN ni dia tahu formula dia berjaya waktu PRU tu adalah menggunakan populariti. Dia berjaya ikat trend tersebut. So kelompok yang umur 18 hingga ke 25 ni yang lebih mudah terpengaruh dengan populariti ni, siapa saja mereka yang diorang guna untuk jadikan sebagai ikon dan bercakap tentang politik, maka kecenderungan undi akan pergi ke arah sana. That's why kalau kita tengok, fikir secara logik, macam mana mereka boleh letak seorang pemain bola sepak Badrul Bahtiar untuk jadi calon kalau bukan kerana mereka percaya pada populariti. Sedangkan manifesto maksudnya apa pun dia tak boleh nak explain dengan betul. Sebab kalau betul-betul kita bercerita tentang politik, politik ni adalah tentang macam mana you nak serve rakyat. You boleh bangkit pada pukul 3 pagi kalau ada masalah rakyat. You boleh pergi bercuti dan kena balik kalau ada ribut dekat kampung. Bolehkah seorang yang tak pernah terjun sepenuhnya dalam dunia politik bercerita dan bercakap dan menyelami hati rakyat? Sedangkan menteri besar dia kata, macam mana you nak tolong orang miskin kalau you tak pernah miskin? Ni macam mana you nak tolong orang dalam kalangan masyarakat yang ramai ni kalau you tak pernah turun rakyat tapi you duduk kat padang bola. Jadi general di atas padang untuk 11 pemain takkan sama dengan jadi general untuk 11,000 jentera. Itu benda yang sangat berbeza. Tapi dia berpegang pada populariti, orang akan terbeli dan terbuai dengan sentimen begitu. Siapa yang berjaya mengurus persepsi orang, yang berjaya treating the young generation punya perspektif ini, dia akan dapat the silent majority tu untuk undi. Dan macam Prof katalah, saya pun bersetuju. Kekuatan itu masih berada dalam Perikatan Nasional, tapi slowly masyarakat terutamanya orang muda akan mula nampak dan akan mula matang untuk menilai bagaimana nak buat pemilihan. Khairul sebut pasal Bahtiar ni, dia calon Dun mana? Dun Gurun. Kalau tengok resume dia, semua hal bola. Tahun ini masuk pasukan ni, satu pun tak ada aktiviti sosial. Sukarelawan langsung tak ada.
Dan bila reporter tanya apakah manifesto dia, bukan reporter silap sebut manifesto, apakah janji-janji dia nak buat, dia tak boleh jawab. Jadi kalaulah beliau menang, memang saya tabik orang Kedah. Kerana sebagai wakil rakyat, dia tak ada idea macam mana nak majukan kawasan DUN dia. Tak ada. Dan resume dia pun pasal bola. Itu je. Itu yang jadi masalah sekarang gitu. Tapi Prof, berdasarkan sejarah dan pengalaman lepas lah, kita dah beberapa kali lihat bagaimana di satu kawasan ADUN ataupun bahagian tu, bila ada PRN, orang kata letak tunggul pun tunggul menang. Disebabkan sentimen masyarakat benci kepada parti politik atau pemimpin tertentu, letak apa pun tetap akan menang. Mungkin kita boleh lihat dari segi yang berlaku, rasa saya dulu Diana Sofia mungkin kalau saya silap, dan juga Prabakan. Maksudnya pengundi di situ, it's okay, I don't want this, I don't want A, I don't want B, it's better C yang I don't know. A evil, B less evil, atau A less evil, B less evil. Okay lah, we take unknown, C. So jadi mungkin pemikiran pengundi begitu. Pada pengalaman kita lah, pengalaman masyarakat kita ni, bila sampai dekat kotak mengundi tu, kadang-kadang rasanya apakah pemikiran kritikal yang diorang akan lalui sebelum diorang tick. Ada juga yang selama ni sangat menyokong UMNO, tetapi bila sampai dekat peti ballot box tu, dia tick selain UMNO. Jadi mengapa agaknya wujudnya sikap pengundi sedemikian? Adakah sikap demikian masih wujud di zaman sekarang ni? Very unpredictable. Tapi kita boleh fokus dan baca jenis pengundi kita. Tetapi agaknya apakah critical element yang diambil kira sebelum dia orang tick dalam box tu? Kadang-kadang ada change of heart. Ambil contoh Bakhtiar lah. Okay, sekali lagi. Kalaulah pengundi itu memangkah Bakhtiar, mungkin bukan sangat kerana Bakhtiar tu pemain bola sepak terkenal di Kedah, tapi Bakhtiar di belakang tu adalah PAS. Dan PAS bagi pengundi ini adalah segala-galanya. Jadi itu kemungkinan pemikiran dia. Mereka tidak memikirkan perkara lain. Ini bagi penyokong-penyokong Tegar yang taksub. Tapi Azhar, ramai lagi pengundi-pengundi yang rasional, yang boleh membuat keputusan yang agak pragmatik. Jadi kita mengharapkan pengundi-pengundi ini membuat keputusan yang betul, baik untuk negeri mereka, baik untuk negara. Dan bila mereka membuat keputusan di peti undi itu, mereka perlu memikirkan siapakah menteri besar yang mereka akan pilih. Kerana peranan menteri besar itu mesti ada matlamat. Visi dia kena jauh, pandangan jauh. Itu perlu ada. Jadi itu harapannya kepada pengundi-pengundi yang rasional lah. Yang Tegar tu kita tolak ke tepi lah. Tak boleh nak buat apa dah sekarang. Ada juga kawan-kawan, rakan-rakan menyarankan supaya saya menyertai politik dan menjadi YB. Saya jawapan saya kepada mereka, mungkin ada satu kecerdikan yang Allah tak bagi. Inilah dia. Despite seorang yang berpengalaman, duduk di luar politik dan mengetahui kancah politik kita, hal yang semasa, dan saya ada sedikit pelajaran, saya rasa saya mampu untuk menjadi politician. Tetapi Allah tak bagi juga agaknya. Dia tak buka that thing. Dia tak buka hati tu untuk menjadi. Pada saya, senang untuk bercakap bila kita tidak berada di apa-apa platform. Tetapi bila kita berada di satu platform tu, susah untuk kita bercakap. Kita boleh lihat seperti politician muda Syed Saddiq. He was a superstar before, rising star. Masa tu kita melihatkan Syed Saddiq ni akan mengubah landscape politik Malaysia. Tetapi bila dah masuk dalam politik, baru dia tahu langit ni tinggi atau rendah. Sebagai pemidato, dia melontarkan pelbagai teori dan juga idea untuk pembangunan Malaysia yang lebih baik. Tetapi bila dia sudah berada di dalam permainan politik itu sendiri, barulah dia tahu bahawa you have to toe the line. Your opinion tu have to be on the same page dengan the party leadership. Jadi how we going to move forward? Macam mana? Kita ada dah satu, orang kata, superstar before yang kita lihat ada peluang untuk menukar. Jadi ada impact tak dengan kehadiran kita? We gonna get more people like YB Syed Saddiq? Ya, samalah kita, Azhar. Saya pun memandang tinggi, menaruh harapan tinggi kepada YB Syed Saddiq ini. Tapi
banyak kenyataan yang dikeluarkan itu tidak berpijak di bumi nyata. Premature kadang-kadang. Salah satu yang saya tak setuju bila beliau membandingkan konsert Coldplay di Malaysia 1 je dan di Singapura ada 6. Dan beliau mengatakan kita dah hilang manfaat ekonomi. Begitu sempit pemikiran seorang ahli politik bila mengatakan konsert itu dikatakan boleh melimpahkan ekonomi. Tapi 2 bulan sebelum itu Taylor Swift melakukan satu konsert di Sweden. Dia punya kadar inflasi naik 0.3%. Memang ada manfaat ekonomi tapi kadar inflasi naik kerana pada ketika konsert itu tempahan bilik menjadi melonjak, tempahan di restoran melonjak, harga menjadi mahal. Jadi bagi saya, Syed Siddiq tu dia terlampau ideal tapi kematangan pengalaman politik itu mungkin kurang. Itu masalahnya. Jadi kalau saya lah sendiri nak buat kalau saya seorang superstar di Asia ni, nak datang ke buat perform dekat Malaysia ke saya nak perform dekat Singapore. Saya lah sebagai seorang superstar daripada Hong Kong, I would prefer to do my concert in Singapore. Exchange rate better. Okay, in terms of when it comes to concert, kita janganlah fikir bahawa kita ni jadi substandard compared to Singapore dengan Bangkok dengan Indonesia. Way of life berbeza. Okay, dari segi kebebasan, liberal, party, all these things is different. Malaysia is not, bukannya sebuah negara yang kita lihat, oh, we go there, do a concert and we can have a huge party there. It's not, because negara kita, agama-agama rasmi kita adalah Islam. Jadi have to follow certain conduct lah. Jadi untuk apa yang berlaku 1975 datang ke Malaysia and buat macam tu, despite dia dah tahu rules and regulation, dia memang sengaja cari pasal. Despite dia dah di warn, letter appeal pun dah bagi, tetapi mengapa dia ambil that opportunity untuk lontarkan bom di Malaysia ni? Apakah tujuan 1975 tu kan? Sedangkan bukannya kita tak brief dia dah tentang guideline and how strict we are. Tetapi again, berlaku juga benda tu despite kita dah jaga semua. But then again, itulah dari segi nak buat konsert, I would prefer negara yang akan give me a better income, better profits when it comes to exchange rate. I wouldn't do it in Indonesia or Singapore or Malaysia sebab kami bercakap tentang kita punya currency lah. Are we gonna bounce back? Ramai yang orang cakap sekarang negara tak masih lagi tak stable, walaupun diambil alih oleh PMX, kita masih lagi dalam teething process 6 bulan, kami bouncing back from segala jenis kemelut ekonomi and what not. Komen pasal tu? Saya rasa apa yang PM buat sekarang ni, dia lebih kepada domestic punya approach. Nak pastikan bahawa peringkat fundamental kita ini strong. So kalau kita nak cover banyak tempat dan banyak ni, dia akan hilang dia punya fokus. Saya tengok Madani punya approach ni, walaupun orang kata kita baru 6 bulan, 7 bulan, tapi tindakan dia tindakan yang cepat. Contoh dalam TVET. TVET ni adalah third class education untuk pemikiran masyarakat kita sejak 10 tahun dahulu. Kalau you pergi ke Australia, you pergi ke negara-negara lain, orang yang ada kemahiran teknikal ni ada tempat dalam market. Tapi bila Anwar Ibrahim ini datang, dia nampak bahawa TVET ini adalah kunci di mana 90% graduan TVET mereka ada pasaran tapi gaji mereka bawah 2,000. So apa tindakan segera yang kerajaan perpaduan ini buat? Ialah dia ambil Petronas, suruh take over Pengerang untuk aktiviti TVET. Dia ambil Proton, suruh take over dekat kawasan-kawasan industri yang dia orang terlibat sama. Maknanya tindakan segera untuk mengubah landscape ekonomi itu. So saya rasa fokus kerajaan Madani sekarang ini adalah memberi fokus betul-betul ke arah keperluan dan kehendak rakyat. Yang voters ini mereka nak 3 je. Mereka nak satu opportunity, mereka nak stability, mereka nak accountability. Itu yang saya nampak kerajaan Anwar fokus. Tapi kita gagal untuk keluar ke media menjual kepada masyarakat bahawa ini adalah kerja-kerja yang kita buat dan ada result sedikit demi sedikit. Dia duk tembak dekat kita punya rate kita, mata wang kita kat situ. Saya rasa banyak benda yang kita perlu lihat dari macam-macam aspek. Dan kita letak siapa pun Perdana Menteri dalam keadaan ekonomi sekarang pun dia akan berdepan dengan challenge yang bukan kecil. Sebab ringgit Malaysia dia masalah dia tak stabil. Kalau nak 4.5 pun biar ada 4.5. Dia stabil, tapi masalahnya dia turun. Sebab tu kalau kita pergi ke negara jiran Indonesia pun kan dia tak nak terima ringgit Malaysia.
Kerana kalau demo sekarang, hari ni, besok turun, rugi dia. Dia masalahnya, dia adalah pros and con dia ringgit kita rendah. Macam yen. Dia biarkan yen tu jatuh. Kerana ada pros dia. Tapi ada con dia. Dia masalahnya, penerangan tidak diberikan kepada rakyat dengan betul. Kerana banyak external factors yang di luar kawalan kita. Saya ambil contohlah, katakan OPR. Bila bank negara naikkan OPR umpamanya, kenapa dia katakan perlu dinaikkan OPR? Governor bank negara dia explain lah. 1, 2, 3. Saya pun tak faham. Bahasa dia, bahasa ekonomi dia terlampau tinggi. Ya, bukan jadi, untuk layman punya standard. Bukan untuk layman. Jadi sepatutnya kerajaan sahut perkara itu dan terangkan kepada rakyat kenapa OPR tu perlu dinaikkan. Dan kenapa ringgit kita tak stabil di luar kawalan. Penerangan betul tidak diberi dengan betul. Dengan betul, dengan bahasa yang mudah difahami. Sebab tu dia mudah dimanipulasi. Kerana itulah jadi bahan kempen untuk menyerang kerajaan. Bahan kempen oleh pembangkang tentang ringgit Malaysia tu. Jadi sebelum kita berakhirlah, apa saranan Prof dan juga Encik Khairul, Prof dulu, kepada semua pengundi di 6 negeri ni, kepentingan untuk kita memilih kepimpinan yang baik dan juga kepentingan untuk sebuah negeri itu on the same page dengan kerajaan persekutuan. Dan mengapa PMX dan juga barisan kepimpinan kabinetnya perlu diberi masa untuk mengendalikan negara kita ni, Prof dulu. Ya, bila pengundi tu pergi ke peti undi, memang mereka kena fikirkan siapakah menteri besar yang akan meneraji negeri yang mereka akan pilih itu 5 tahun akan datang. Dan seperti Azhar sebut tadi, hubungan di antara menteri besar dengan kerajaan persekutuan itu penting. Kerana untuk mendapatkan limpahan ekonomi daripada kerajaan persekutuan. Tapi berbalik pada tajuk kita hari inilah, kita beruntung. Kerana satu undi kita, katakan satu undi di Don Hulu Kelang, dia sama mahalnya dengan satu undi di Gombak Setia. Sama. Tak ada bezanya. Tapi di Amerika Syarikat, satu undi di California, harga dia lebih murah berbanding dengan satu undi di Minnesota. Kerana mereka menggunakan Electoral College. Jadi sebab itu, berbalik kepada tajuk kita ini, walaupun satu undi itu, kita tunaikan tanggungjawab kita. Sebab bulan September depan, saya akan terpaksa mengundi di Parlimen Pulai. Ada PRK di sana, kerana kematian arwah Salahuddin. Ialah pengorbanan terpaksa dilakukan daripada Kuala Lumpur, terpaksa pergi ke Johor. Isteri saya dah tak nak pergi dah, dia kata penat nak pergi mengundi. Jadi, tapi itulah dia. Saya mengharapkan kumpulan pengundi yang muda 39 tahun ke bawah itu keluar mengundi. Kalau kita lihat statistik PRU15, kumpulan ini yang paling rendah keluar mengundi. Kenapa? Bagi saya kumpulan ini mempunyai pemikiran yang rasional, idealistik, tidak terikat dengan retorik parti atau pemimpin. Mereka buat keputusan untuk kepentingan negeri mereka dan kepentingan negara. Itu pesanan saya. Encik Khairul, sebagai wakil PN, jadi apakah persepsi you terhadap peluang BN yang akan bertanding lebih 100 lebih kursi, di mana PH telah membekalkan, telah memberi lebih kurang 45% jumlah kerusi kepada BN untuk dipertandingkan. Jadi bagaimana Encik Khairul lihat peluang BN dan UMNO dalam PRN kali ini? Selepas berlakunya apa yang berlaku dalam UMNO, Presiden tak dipilih dan orang kata sekarang ni cuma Camp Zahid je. Adakah grassroots akan memberi satu respons yang berbeza? Mogok ke ataupun undi PN ke, atau bagaimana Encik Khairul membaca denyut nadi grassroots UMNO? Saya nampak dah ada perubahan yang positif. Dan ini adalah medan yang pertama yang akan menguji sejauh mana kita di Barisan Nasional boleh bekerjasama dengan PKR, boleh bekerjasama dengan DAP, dan di peringkat atasan kerjasama dan dia punya strategic planning itu sangat bagus dan kemas dan mudah turun sampai ke bawah. Dan kita dah boleh nampak bahawa gerak kerja di bahagian akar umbi, sokongan daripada pengundi-pengundi dan juga penyokong-penyokong Tega Barisan Nasional yang merajuk seketika tapi masih sayang pada parti, mereka akan terus bekerja dan memberi sokongan. Selagi mana mereka jelas bahawa tindakan kita dan hak kita sebagai salah satu daripada
parti komponen dalam gabungan ini boleh bekerja dan boleh memberi sumbangan. That's why benda yang paling challenge untuk kita di Barisan Nasional adalah untuk memujuk pengundi-pengundi Melayu ini mengundi di AP sebagai salah satu daripada rakan komponen kita, dan lama kelamaan bila kita bagi explanation terutamanya kepada mereka yang berumur 45 tahun dan ke atas, mereka sudah nampak dan mereka nampak DAP sekarang bukan macam DAP dahulu. DAP sekarang adalah DAP dengan pemikiran yang lebih baru, yang lebih terbuka, yang lebih menghargai perlembagaan. Sebab itu macam Abang kata tadi, ada yang pengundi sekejap pindah undi sini, sekejap pindah undi sana. Sebab apa? Mereka pun tengok parti politik, ahli politik pun sekejap pindah sana, sekejap pindah sini. Dan kita di peringkat jentera, kita merasakan bahawa kita tidak boleh pun meletakkan sebarang jangkaan mereka nak undi mana. Kalau dahulu, pengundi-pengundi dahulu, kalau dia suka dengan satu parti, dia akan duduk kat situ. Macam dia pergi ke kedai mamak, kalau dia undi, order teh tarik, datang kat dia Milo Ais, dia minum. Ini generasi mak dengan ayah kita. Zaman tahun 2000 bila wujud zaman reformasi, kalau dia order Milo Ais, tiba-tiba hantar teh tarik, dia akan mengamuk, terbalik meja dia, maki mamak tu kenapa order silap. Tapi generasi muda hari ni, kalau dia order teh tarik, datang dekat dia Milo Ais, pertama dia tak maki mamak tu, kedua dia tak minum, pelan-pelan dia pergi ke kedai sebelah. Macam mana you nak tackle silent majority ini supaya mereka lebih rasional dan waras untuk buat pertimbangan. Macam kata Prof tadilah, kalau saya sebagai pengundi muda, saya akan melihat lebih kepada siapa menteri besar, siapa kerajaan yang akan mentadbir negeri saya lebih daripada sekadar calon. Sebab apa? Limpahan ekonomi yang akan dibawakan kepada saya mungkin sebagai anak muda yang terlibat dalam Grab, kan, sebagai seorang petani muda, sebagai seorang businessman, saya nak tengok apa dasar yang kerajaan negeri mampu offer. Lebih daripada saya tengok kredibiliti calon. Sebab calon pun dah macam-macam. Ada orang pergi calon nak undi Azmin, rupanya Azmin dah parti lain. Pun ada juga begitu. Saya pernah dengar. Maknanya saya akan memilih siapa yang akan mampu membawa satu perkara baru yang boleh bawa perubahan untuk masa depan saya dan masa depan negara. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kedua-dua panel kita, Encik Khairul Afzan dan juga yang berbahagia Profesor Azmi Hassan, di atas perkongsian yang sangat bernas tadi. Dan kepada semua penonton, saya ucapkan selamat mengundi di PRN 2023 nanti. Pilihlah pemimpin yang terbaik untuk anda. Carilah pemimpin yang akan menyelesaikan masalah anda. Okey? Dan jadilah pemimpin, jadilah pengundi yang realistik dan bukan homogenik. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.